أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa pengimarahan masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang alim, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin serta muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan dalam kehidupan, dikurniakan juga kesihatan yang berpanjangan, berjaya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi pengajian kita dalam tafsir Ni Abdul Aziz Nikmat Suratul Rahman. Kita berhenti hari itu 20 hari bulan 8, muka surat 63. Betul 20 hari bulan 8 yang lalu, muka surat 63. Perenggan yang kedua, perenggan yang kedua. Yang sebelum ini kita dah bicarakan berkaitan dengan Allah Ta'ala telah mencipta kita, dan kemudiannya antara yang Allah Ta'ala kurniakan juga sebahagian daripada nikmatnya kepada kita, Allah Ta'ala ciptakan habbu zul asfi war raihan, selain daripada buah-buahan dan juga buah tamar yang menjadi makanan di kalangan orang-orang Arab dan juga begitu juga dengan kita, maka Allah Ta'ala juga telah siapkan ataupun ciptakan al-habbu, iaitulah biji-bijian, biji benih. Ada buah yang besar, buah tamar, ada buah ataupun biji-biji yang mungkin lebih kecil daripada buah tamar, iaitulah seumpama jagung, butir kacang dan sebagainya. Dan Tok Guru juga dia ada sebut berkaitan dengan pengalaman dia ketika mana belajar di luar negara dahulu, dengan buah-buahan itu juga serta dengan biji-bijian itu juga. Kadang-kadang dia makan banyak sampai orang kata kembung perut ataupun bekok perut. Selain daripada itu juga Allah Ta'ala ciptakan juga bagi kita ini tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi. Warraihan ialah berbau. Kenapa ada yang berbau wangi? Sebab wangian ini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Allah ciptakan untuk kita hidung. Dengan hidung ni dia boleh merasai ataupun boleh membezakan bau yang disukai dan juga bau yang tidak disukai. Kita duduk dalam lift, tiba-tiba bau busuk. Maknanya kita tahulah tu ada orang kentut. Kita pun tak suka. Hak kentut tu pun sebenarnya tak nak kentut, tapi dah tak boleh nak tahan, terkentut. Jadi kentut itu dia melalui saluran yang sama dengan najis kita keluar. Jadi oleh kerana yang keluar itu cuma angin, tetapi dia telah melalui saluran daripada najis, maka dia berbau busuk. Tak ada orang suka. Ya, busuk maknanya ada orang sampai dia tutup hidung dia sebab bau busuk. Jadi antara bauan yang disukai oleh manusia ialah bauan yang wangi, atar ataupun misk. Kita tengok apa yang Tok Guru sebut. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis,
bahawa sebahagian daripada harta Nabi yang digunakan untuk membeli minyak bau yang dipanggil sebagai atar ataupun misk, kasturi dan juga ud. Kalau kita pergi ke Mekah, mereka sebut ud, iaitulah kayu gaharu. Di Kelantan sekarang ini kita tanam kayu gaharu yang dipanggil oleh orang-orang kampung sebagai depu, pokok depu. Yang ni Tok Guru sampaikan ni pada tahun 2008 yang lalu. Dan kalau kita lihat di Kelantan, dia ada tanaman pokok kayu gaharu ni ataupun projek tanaman kayu depu. Pohon depu banyak di Kelantan, alhamdulillah. Pokok gaharu atau dikenali juga di Malaysia dengan depu, keras, karas ataupun engkaras. Maknanya nama yang sama lah kot Tuan-tuan tahu ke pokok gaharu tu? Selalu dengar tapi tak tahu gamaknya. Tengok ni pokok benda ni tak tahu. Tengok daun tak tahu ataupun tak kenal. Jadi pokok gaharu itu dikenali di Malaysia dengan nama depu pun ia juga, lepas tu karas pun ada juga, ataupun engkaras, merupakan pokok besar yang boleh mencapai ketinggian sehingga 40 meter tingginya. 40 meter kira tinggilah. Diameter batangnya pula boleh mencecah sehingga 60 cm. 60 cm maknanya begitulah kot dia punya diameter batang dia tu. Cara tradisional untuk dapatkan resin depu ialah dengan menebang pokok ini untuk mendapatkan resinnya. Malangnya tidak semua pokok yang telah matang akan menghasilkan minyak tu ataupun gaharu itu, wangian itu. Menyebabkan ada pokok yang ditebang secara sia-sia sahaja. Tapi ada orang dah ambil dah dengan kayu yang ditebang tu, tengok tak ada dia punya resin tu, mungkin dia buat perabot kan, dia buat benda-benda yang lain. Jadi pokok depu ni banyak di Kelantan, alhamdulillah kata Tok Guru. Zaman dulu orang hanya ambil kulitnya untuk dibuat tali gasing. Dulu orang ambil kulit kayu depu tu untuk dibuat tali gasing. Itu sahajalah sains kita di Kelantan pada ketika itu tu, dulu-dulu. Kulit depu diambil untuk dibuat tali gasing sebab kulitnya tu lembut. Tapi sekarang pohon depu ditanam, kemudian diproses dengan memasukkan bahan kimia dan sebagainya sehingga boleh dijual dengan harga berpuluh-puluh ribu ringgit sebatang. Inilah hasil daripada kerja-kerja pemprosesan yang dibuat untuk mengeluarkan motor ataupun minyak wangi. Dia pokok kayu, tapi dia ada mengeluarkan resin yang berbau wangi ataupun harum. Ketika semayang kita disunatkan pakai air bau. Orang Kelantan kata air bau. Air bau ni minyak wangi lah, wangian. Kalau nak semayang berjemaah, Tuhan sudah cadangkan sedemikian kerana ada yang berketiak busuk dan hangit. Maknanya ketiak kita ni memang busuk hangit lah kadang-kadang tak. Jadi nak bagi hilang bau yang tak sedap ni, sebab manusia ni bila kita duduk dalam keadaan mencium bau yang kurang enak, dia jadi tak selesa sungguh. Tak selesa sungguh. Begitu juga tak kira lah, walaupun tengah semayang, walaupun tengah makan dan sebagainya, kita suka bau-bau yang wangi. Tengah nak makan tiba-tiba Allah bau dah, jadi hilang, putus selera tersebut. Apatah lagi ketika beribadah. Ketika beribadah lagilah kita kena jaga. Dengan sebab tu ketika nak datang ke masjid, ramai-ramai datang ke masjid ni, hak baru makan petai apa semua tu, pastikan gosok gigi dulu. Tika makan memang sedap. Sedap, cicak pula tempoyak. Memang power lah, padu lah. Tapi cuba kata tengah-tengah semayang tu tiba-tiba dia sendawa dengan keluar bau petai dia, tempoyak dia, semua orang tahu ini siapa punya sendawa ni, Tok Imam ke Tok Bilal? Tok Imam ke Tok Bilal? Dah dia tuduh Tok Imam Tok Bilal pula dah. Padahal bukan Tok Imam Tok Bilal yang sendawa tu. Dia jadi fitnah pula pada orang lain. Jadi orang yang cium bau tu pula, Allah dia ni. Jadi sebelum mari ke masjid tu, pastikan dulu kita bersihkan dulu ataupun bersiwak terlebih dahulu. Jadi apabila pergi ramai-ramai ke masjid, jangan ada yang berbau busuk. Jangan ada yang berbau busuk. Ni pesanan lah daripada Tok Guru. Bahkan memang Islam ajar begitu.
Pakailah minyak atar, hukumnya adalah sunat, sama ada hendak letak dalam poket ataupun kukuh. Kukuh ni maknanya menguap. Kan bila kita kukus tu dia keluar uap lah. Sekarang ni ada bakhur ke apa? Kan ada bakhur yang boleh mengeluarkan wap ataupun mengeluarkan asap yang berbau wangi. Menggunakan bakhur, ialah bakhur. Hendaklah kita letaklah minyak wangi tu dalam poket ke, letak mana ke, ataupun letaklah kat mana-mana, ataupun ada wangian keluar tu, perasap tu keluar asap yang berbau wangi. Ada masjid-masjid kadang-kadang diletak minyak atar, ruangan untuk minyak atar. Lepas tu ada sahabat-sahabat, kawan-kawan pergi Mekah beli minyak atar ataupun minyak wangi, dia ambil letak kat masjid tak, dia letak kat situ. Ada orang hari ni pakai bau ni, esok pakai hot lain pula, lusa pakai hot lain pula, pening pula kita. Campur-campur macam-macam. Jadi ada bermacam-macam pesen dan cara untuk menggunakannya. Cara itu dipanggil sebagai tabkhir. Tabkhir itu ialah caralah untuk kita mewangikan ataupun menjadikan suasana itu berbau harum, wangi. Baru-baru ni ada seorang Arab di Pejabat Ambo. Jadi Tok Guru cerita jugalah dalam kuliah ini, ada satu orang Arab datang ke pejabat Tok Guru. Sebelum ini Datuk Husam. Datuk Husam ni ialah Datuk Husam Musa. Yang ketika itu mungkin sebelum tu dia di antara ahli Dewan Undangan Negeri. Pernah menjadi Adun Salo. Sebelum tu Datuk Husam ada bagi ataupun ada beri kepada Ambo teras kayu minyak depu untuk diletakkan di pejabat Ambo. Jadi Tok Guru sebut ada satu orang Arab datang di pejabat. Sebelum tu Datuk Husam pernah menghadiahkan ataupun bagi kepada Tok Guru teras kayu tu. Teras kayu minyak depu tu, pokok kayu. Itulah kayu pokok depu tu untuk diletak di pejabat Tok Guru. Jadi bila Arab tu datang ke pejabat Tok Guru, Ambo kata kepada orang Arab tu, ini ud. Ni kayu depu ni, inilah dia ud. Tu teras kayu tu, inilah ud. Ini air. Tapi yang Tok Guru tunjuk tu kayu depu tu lah. Ini ud. Dia tanya, ainal ud? Ud mana ud? Ud ni ialah bauan yang wangi. Ambo balas, maknanya Tok Guru sebut yang kamu jual ud di Mekah sana, inilah bendanya. Yang mu jual ud, minyak wangi ud yang mu jual dekat Mekah tu, inilah bendanya. Maknanya teras kayu depu tu yang mengeluarkan bauan ataupun pati sari ud itu. Lepas tu kamu hanya jual minyaknya, tapi di negeri aku dia mengeluarkan pokoknya. Tok Guru nak cerita Kelantan ada tanam pokok depu, daripada pokok depu itulah menghasilkan bauan ataupun air wangi, minyak ud. Allah, dia pun pergi lurut. Maknanya Arab tu dia ambil lah kayu tu, lepas tu dia lurut lah. Lurut ni maknanya dia gosok-gosok macam tu. Dia kata, oh macam ni bendanya. Mana kayu biasa je, teras kayu biasa je. Kalau kita pergi kedai di Mekah, mereka akan sebut ud, maknanya kayu gaharu. Orang Arab hanya menjual kayu gaharu yang sudah hitam. Tetapi kita di sini tanam pokoknya. Tok Guru sebutlah tanam pokoknya di Kelantan. Ambo kata cuba mu cium baunya. Jadi Arab tu ambil teras kayu tu dan dia cium. Dia kata, oh kuais sawi. Kuais ni maknanya baiklah, baik. Izaihal Qaisin, kalau kita cakap Arab Mesir. Izaihal, apa khabar? Qaisin, adakah kamu semua baik? Jadi dia sebut alhamdulillah Qais bi khair, Qais ataupun bila kita kata mu bagus, mu okey, mana anta Qais, Qais tu maknanya bagus. Itu bahasa Arab lah. Boleh faham tak? Itu bahasa Arab Mesir lah. Dia tak ada dalam kamus. Tapi ke Arab yang dimelayukan tu adalah dia bahasa pasar dia yang dimelayukan. Qais ni maknanya baik. Selalu dia punya bahasa, kalau standard dia khair, ana bi khair, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair ni ialah dengan dalam keadaan yang baik ataupun selamat. Kullu amin wa antum bi khair.
Setiap tahun anda semua didoakan dalam keadaan baik. Kullu sanah tayyibin, setiap tahun didoakan antum semua, anda semua berada dalam keadaan molek ataupun elok. Kuais awi, mana kuais ni mana, oh ini memang padu lah, gitulah. Kuais ni maknanya baik, bagus, elok, padu, comel. Ini semua aku yang buat. Maknanya semua-semua ini, tumbuh-tumbuhan ini yang cipta siapa? Allah Ta'ala. Ini semua Allah yang buat untuk manusia, untuk kamu wahai manusia, supaya kamu merasai kebaikan dan sifat rahmaniyah, sifat baik budi Allah. Oleh sebab budi yang baik Allah itu terlalu banyak, maka tak ada sebab langsung untuk manusia mengedepikan sifat ketuhanan Allah dan tidak tunduk hormat kepada perintah serta larangan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh yang demikian, atas alasan apa kamu berdusta, atas alasan apa kamu berdua, sama ada jin maupun manusia, membohongi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Baik, ayat yang seterusnya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Sekarang Allah bagi tahu kita mengenai asal usul kejadian kita. Asal usul Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan manusia ini. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut, kalau kita tengok ayat yang dibacakan itu adalah ayat yang ke berapa? Ayat yang kita baca ni lah, ayat yang ke-14. Khalaqal insan, Allah Ta'ala jadikan manusia, dan jadikan manusia itu daripada apa? Allah Ta'ala jadikan manusia bermula daripada tanah keras. Min salsalin, daripada tanah keras. Kal fakhar, seperti tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah Ta'ala jadikan jin pula mim marijim min nar. Jin itu dijadikan daripada api yang menyala marak. Jadi Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan kejadian, asal usul kejadian kita. Asal usul kejadian manusia ini adalah min salsalin kal fakhar, daripada tanah keras, iaitulah tanah keras seperti fakhar. Fakhar itu ialah tembikar. Kita sebut sebagai tembikar lah fakhar tu. Manusia zaman dulu mereka buat gelas dan bekas air menggunakan tanah lembik yang kemudiannya dijemur bawah panas matahari sehingga keras, dan ada juga bekas yang berupa pinggan. Jadi manusia dulu sebelum ada seramik apa bagai ni, manusia dia buat pinggan, buat bekas dengan menggunakan tanah liat ataupun tanah lembik. Kalau kita tengok zaman dahulu, bahkan sampai sekarang pun masih lagi ada. Kalau di belah Indonesia tu dia buat atap rumah tu daripada tanah liat. Ada. Masih ada sampai sekarang. Dekat belah-belah Indonesia, Malaysia pun ada, tapi tak banyak lah industri itu. Susah kita nak jumpa. Tetapi bahkan bata tu, batu-bata merah tu pun daripada tanah tak? Batu-bata merah tu, bukan batu putih daripada pasir tu, tapi bata merah tu pun daripada tanah. Jadi teknik ataupun kaedah orang dulu, dia buat atap misal contoh, ataupun kalau dekat Perak masih lagi ada labu sayung. Labu sayung tu dibuat daripada tanah liat. Adalah tanah dia. Kalau dekat Mesir misal contoh, masih lagi ada banyak air yang diletakkan dalam labu sayung tu, yang diletakkan di tepi-tepi tempat masjid ni sebagai minuman kepada orang yang bermusafir. Kita berjalan-jalan waktu dahaga, lalu kita berhenti dekat masjid, kadang-kadang dia ada tembikar dia yang dibuat daripada tanah liat. Minum air daripada tembikar tu, dia memang dia sejuk semula jadi, sejuk tanah tu. Malaysia tak banyak, tapi kalau tuan-tuan pergi ke Perak, dia masih lagi ada labu sayung yang dibuat asalnya daripada tanah liat. Dekat Mesir masih ada lagi, dia namakan mak sabil, air sabil, air dalam perjalanan lah.
dahaga singgah masjid, tengok oh ada labu sayung dia. Lepas tu kita pun minum air tu, dia sejuk, dia rasa sejuk. Tapi kat Mesir ni dia tak susah sangat kalau nak minum air. Kalau kat masjid tu free lah. Kalau kat masjid tu free lah. Kalau kedai-kedai Arab biasa tu dia ada jual jus ataupun perahan tebu, air tebu, asirul asab. Di samping adalah koktel lah, apa air faraulah, ada faraulah ni strawberry, air apa lagi yang banyak, air delima, rumman, banyak juga dia jual. Lepas tu air mangga, air koktel dia macam-macam lah. Tapi yang kebanyakannya jual air tebu tepi jalan. Mesin tebu dia bukan macam kita pakai mesin cocoh tu, dah. Mesin tebu dia besar macam almari tu, macam mana nak kata. Bila kita nak asir asap wahid, dia pun buka dia punya mesin, dia tolak tebu masuk tadahan dia dalam satu macam jug tu. Lepas tu dia bubuh dalam gelas, siap dia tarik lagi, tarik tu. Kita minum dah rasa sejuk lah. Sebab mesin itu sekali dengan keluar air, ada air batu kot gamaknya. Sejuk. Sedap. Zaman saya ngaji dulu 25 sen segelas besar tu, 25 sen. Sekarang ni tak tahu dah berapa genih, berapa ringgit dah. Sebab duit dia jatuh, tuan-tuan. Duit Mesir sekarang ni jatuh. Dulu lebih kurang duit kita je. Dulu duit kita lagi tinggi berbanding dia. $100 kita masa mula-mula pergi dulu 250. Kita 250 ringgit, $100. Tukar dekat Mesir dapat dalam 300 lebih. Dapat 300 lebih, maknanya duit kita tinggi lah. Lepas tu berlaku kejatuhan dan kegawatan ekonomi tahun 98-99 gitu 98-99. Masa tu gawat. Akhirnya duit kita dah lebih kurang sama dengan duit Mesir, lebih kurang sama lah. Kemudian bila Mesir lepas zaman Sisi apa semua ni, lagi jatuh, merudum. Tak tahulah sekarang ni berapa genih. Dulu segelas tu 5 sen je, RM1 tu 4 gelas. Memang kembung perut tuan-tuan minum air tebu. Tapi nak ceritanya berkaitan dengan labu sayung dan semua ni dibuat asalnya daripada tanah yang lembik. Pada zaman prasejarah, manusia mula melihat bahawa di tepi sungai ada tanah lembik dan ada tanah yang mengeras disebabkan panas matahari. Maka mereka mula menggunakan proses semula jadi ini untuk membuat cawan dan gelas. Bagi para pengkaji sejarah seperti di tempat kita maupun di Mesir khasnya, di sana terdapat jerat-jerat. Jerat ni maknanya kubur lah. Jerat Fir'aun yang dikenali sebagai ahram, piramid. Sekarang ni jerat-jerat ni dikorek dan dijumpai bekas-bekas berupa cawan dan pinggan yang dibuat sejak beribu-ribu tahun dahulu. Semuanya masih ada dalam jerat-jerat tersebut. Inilah dia sol-sol, yakni tanah keras. Benda tu Tok Guru nak terjemahkan. Sol-sol ni apa? Tanah keras, tanah yang keras. Selain membuat cawan dan pinggan daripada tanah keras, manusia mula menulis tulisan huruf paku yang dikenali sebagai huruf mismar. Huruf mismar ni apa? Tulisan pepaku ni apa? Tulisan baji ataupun kuniform, merupakan antara sistem tulisan terawal yang diketahui dalam sejarah. Alat tulis bermata baji digunakan untuk menekan tanah liat untuk menghasilkan huruf-huruf baji. Tulisan pepaku mula tercipta di Sumer pada akhir alaf keempat sebelum Masihi. Jadi dulu orang menulis dengan memahat ataupun dia guna baji tu sebagai tulisan. Kita tengok tulisan Mesir kuno misal contoh, yang dipahat-pahat di batu itulah tulisan dia. Kita tengok memang tak tahu apa sebab kita tak faham, kita tak reti. Tapi orang dulu itulah cara penulisan mereka. Tak ada lagi ABC alif bata, tak ada lagi 1 2 3. Tapi orang kuno itulah cara mereka menulis. Waktu tu juga tak ada kertas. Jadi nak tulis dekat mana? Tulislah di dinding-dinding, di batu-batu, dipahat. Selain daripada menggunakan tulisan baji ini. Daripada kita tengok tulisan kuno, Arab kuno kan, ataupun Mesir kuno, dia punya tulisan dia. Dia buat gambar, lepas tu dia adalah bulat, lepas tu turun ke bawah, tarik macam tu. Dia macam simbol-simbol macam tu lah. Inilah yang disebutnya.
Sebelum ada huruf alif, ba, ta ataupun ABC serupa sekarang, manusia sudah mula menulis atas selut lembik dan kemudiannya dijemur bawah matahari. Setelah mengeras, ia disimpan sebagai khazanah sampailah sekarang ini. Ini permulaan cerita sejarah penulisan manusia pada zaman dahulu. Apabila dia tengok orang berjalan atas selut di bawah matahari, akan menyebabkan melekat ada kesan tapak kaki. Sama ada tapak kaki orang, tapak kaki kijang, kuda, gajah, burung dan sebagainya. Jika terpijak atas selut lembik, menyebabkan berbekas. Apabila terkena cahaya matahari, ia menjadi kering dan terlekat begitu pada tanah. Maka manusia pun terfikir, oh kalau macam itu, maka kita tuliskan sejarah. Jadi dulu dia tak ada tulis apa-apa lagi. Dia tengok dekat kawasan yang lembik, bila dipijak dia jadi membentuk. Burung pijak adalah terkesan tapak kaki burung. Kemudian bila dibiar dalam keadaan yang panas matahari, dia jadi keras. Bila jadi keras, tengok jadilah bentuk dia tu. Jadi orang dahulu dia ambil benda itu sebagai cara untuk menulis. Cara untuk menulis. Adalah simbol-simbol dia. Kita pun tak tahu dah simbol dia. Mungkin dia bila dia buat simbol burung tu, dia nak bagi tahu bahawa burung. Lepas tu contohlah, tengok ni, oh ini babi, contoh. Dia nak tengok tapak kaki lagu ni tapak kaki babi. Jadi dia buatlah simbol tapak kaki babi tu, kambing dan sebagainya. Mungkin dululah, kita pun tak tahu dah. Sejarah ilmu yang pertama wujud di atas muka bumi ini ialah mengenai peperangan, perdamaian dan hal ehwal matahari. Melalui keadaan naik dan turun matahari dapat diketahui bilakah bulan yang sesuai untuk cedung. Cedung ni ialah untuk tanam padi lah. Bila waktu yang sesuai untuk tanam padi, nak semai, dan bila masanya tak boleh untuk cedung, di samping melihat keadaan udara dan air bah. Tengok musim banjir, musim panas dan sebagainya. Semua itu ditulis, dicatat, yang sekarang dikenali sebagai kalender. Sekarang dah ada kalender dah tahu dah musimnya. Tapi dulu tak ada lagi. Bila begitu, orang dulu dia akan tengok suasana, keadaan dan juga berdasarkan kepada pergerakan serta peredaran matahari. Semua itu ditulis, dicatat, yang sekarang dikenali sebagai kalender. Kalender zaman dulu, semasa berpuluh ribu tahun dulu, tok nenek orang tua kita tulis mengikut pengalaman masing-masing. Dulu-dulu ikut pengalaman je. Dan sebenarnya antara sarjana Islam yang diiktiraf, apa dia? Siapa? Imam Al-Battani, misal contoh. Imam Al-Battani ni siapa dia? Dia sarjana Islam yang mahir dan pakar dalam bidang astronomi dan juga matematik. Hebat. Diiktiraf intelektual dunia, berikutan sumbangan besar dia dalam kedua-dua bidang astronomi dan juga bidang matematik. Nama dia siapa? Muhammad ibn Jabir ibn Sinan Al-Harrani Al-Battani. Orang sekarang panggil ilmu botani. Ilmu botani tak? Ilmu botani. Cucuk tanam ni apa? Botani lah. Kan? Botani lah, pokok-pokok ni orang panggil botani lah. Botani tu ambil daripada nama Imam Al-Battani. Imam ibn Jabir ibn Sinan. Ayah dia pun ahli sains, dan dia pun banyaklah belajar dengan ayah dia, dan dia pakar dalam bidang astronomi serta matematik. Lahir pada tahun 858 Masihi di Harran, dekat dengan Urfa, sekarang ni dekat Turki, dan dia tinggal di Raqqah di bandar Syria, meninggal dunia tahun 929 di Iraq. Dan dia ni merupakan pengkaji terkenal dan digelar sebagai bapa geometri, ilmu teori praktikal dalam astronomi dan juga astrologi. Dan dialah orang yang membetulkan kiraan yang dibuat oleh Ptolemy. Tentang bilangan sebenar tahun suria ataupun tahun matahari berdasarkan kepada kiraan masa bumi yang mengelilingi matahari, dan dia mendapati tahun suria berjumlah
365 hari 5 jam 46 minit 24 saat. Itu kiraan yang telah dibuat oleh Imam Al-Battani. Ptolemy dia buat kiraan 365 hari 5 jam 55 minit 12 saat. Jauh tu. Kiraan sains moden tahun suria mendapati sebanyak 365 hari 5 jam 48 minit 22 saat. Kiraan Imam Battani 365 hari 5 jam 46 minit. Sains moden 48. Maknanya beza 2 minit. Kiraan zaman tu berbanding dengan kiraan sains moden. Beza dia kaji macam mana? Dia kaji dari sudut pergerakan matahari, tengok hari ni, esok, lusa, tulat. Dan kalau tuan-tuan nak tengok peredaran dan juga pergerakan matahari ini, tuan-tuan cuba pacakkan satu tiang di kawasan lapang. Pacakkan satu tiang di kawasan lapang. Tiap-tiap hari pada pukul 11 ataupun pukul 12, ambillah pukul 12 tiap-tiap hari, tuan-tuan tandakan bayang tu di mana. Hari ni tanda kat sini, tanda bayang kat sini, tanda. Genap 1 tahun 365 hari, tuan-tuan akan dapati bentuk bayang yang terhasil tu dia macam nombor 8. Itu menandakan bahawa setiap jam 12 kedudukan matahari itu dia tak sama dalam tempoh setahun tu. Boleh faham? Faham? Ke tak faham juga? Itulah dia. Dan benda ni lama dah ulama-ulama kita tahu. Sebab tu juga kadang-kadang ilmu ni orang tua-tua dulu dia belajar berdasarkan pengalaman. Waktu mana nak tanam, bulan bila nak tanam, macam mana untuk menghasilkan buah yang banyak, yang bagus. Kita dah kita ikut dan je. Tak kira pagi ke petang ke siang ke malam, ikut dan je. Beli tadi pokok benih musangking, esok tanam dah. Contohlah, kita tak tengok dia sudut sesuai tanam awal bulan ke ujung bulan ke. Tapi talent dia ambil teknologi ni. Dia kaji benda tu, kemudian dia buat tanaman, proses penanaman mereka berdasarkan kepada kajian dan juga ilmu. Sebab tu dia boleh maju dalam bidang itu. Tapi kita ikut dan je. Nak tanam satu-satu buah-buahan apa semua, dia mesti tengok pada kajian. Contohlah durian. Durian ni merupakan tumbuhan tropika dan dia sesuai berdasarkan pada iklim. Dia perlu pada iklim, suasana dan juga kelembapan. Dan tahap suhu dia antara sekitar 27 hingga 30 darjah Celsius dan kadar kelembapan adalah sekitar 75 hingga 80%. Itu sesuai. Dan durian ni dia boleh tumbuh dengan baik di latitude sehingga 18 darjah di sebelah utara ataupun selatan, utara dan juga selatan daripada khatul istiwa, daripada garis tengah. Dan untuk komersial dia lebih sesuai dalam kedudukan 12 darjah daripada khatul istiwa. Dia buat kajian. Kita tak. Sebab tu ada kadang-kadang tempat tu sesuai, durian dia bagus, jadi cantik. Dan durian ni dia tak boleh bertahan dalam cuaca sejuk atau kelembapan yang sangat rendah. Misal contoh dekat Cameron Highland, ada orang tanam durian Cameron Highland? Tak ada. Sebab kalau suhu terendah tu turun bawah pada 8 darjah Celsius, maka pokok durian akan cedera, dia boleh rosaklah, dia boleh cedera dan boleh membawa kepada gugur dia punya daun-daun dan boleh bawa kepada kematian dia. Dia tak sesuai tempat-tempat sejuk gitu. Ada tumbuhan, pokok-pokok yang sesuai tempat sejuk. Harum manis misal contoh, dia sesuai kat mana? Perlis.
Selangor ada tanam? Ada, tapi tak berapa jadilah. Dia tak berapa nak sesuai. Tak? Masuk waktu dah. 2 minit lagi dah. Ada bukan tak ada. Dia ada tapi tak berapa sesuai. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada faktor cuaca dan sebagainya. Anggur, dulu orang kata tak sesuai, tapi sekarang ni ada dah. Sebab kepanasan negara kita ni pun dah berubah. Dekat Pengkalan Hulu ada masjid Pengkalan Hulu, dia tanam anggur. Buah anggur dia. Alhamdulillah buah. Dulu mungkin sebab kepanasan kita tak sama tu. Tapi sekarang ni kepanasan makin meningkat kan. Boleh tanam anggur. Pokok kurma dekat Malaysia. Banyak mana pokok kurma yang buah. Dulu tanam kurma mana buah. Sebab tak panas. Tapi tiba-tiba sekarang ni Malaysia dah jadi panas. Akhirnya kurma pun jadi buah kat Malaysia ni. Tapi tak semualah. Nak jadi komersial tak jadi. Tak boleh. Tapi Thailand ada. Thailand dia ada anggur Thailand, lepas tu kurma Thailand. Adalah teknik-teknik dia tu berdasarkan juga kepada kajian mereka. Jadi orang dulu-dulu cucuk tanam ni berdasarkan kepada pengalaman. Kita berhenti untuk laluan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Jadi, ikut pemerhatian orang dulu-dulu, bulan ini tak boleh tanam sebab mungkin bulan hujan. Jadi mereka tulis, mereka catat sebagai bacaan dan sebagai peringatan untuk mereka serta anak cucu. Akhirnya jadilah kalender. Betapa susahnya manusia zaman dulu fikir untuk membolehkan terhasilnya kalender sebagaimana sekarang. Kalau tuan-tuan pergi ke negeri-negeri tua atas dunia ni seperti Mesir, Syria, Jordan, Mexico dan lain-lain, kita masih boleh tengok bahan-bahan lama yang sekarang ni disebut sebagai artifak yang tersimpan, barang peninggalan datuk nenek moyang orang tua-tua dulu. Dan dengar kabarnya di Kelantan juga ada gua ayam. Dekat Kelantan juga dengar kabarnya ada gua ayam. Tuan tahu gua ayam kat mana? Tak tahu dah. Tak pernah dengar gua ayam. Di Kelantan ada gua ayam. Kita boleh tengok tinggalan manusia beribu-ribu tahun dahulu. Gunung Ayam ni ataupun Gua Ayam ni dia ada dekat hutan Jelawang, dekat daerah Gua Musang, Kelantan. Ketinggian dia 1504 meter. Dan Gunung Ayam ni merupakan salah satu daripada 10 puncak yang terletak dalam Taman Negeri Gunung Setong. Gunung Setong ni gunung yang agak tinggi lah, dekat belah Jeli tu. Dia ada air terjun Gunung Setong. Dia ada 10 puncak. Salah satunya ialah Gunung Ayam. Dan dikatakan dalam buku Detik-Detik Sejarah Kelantan ada mencatatkan dan menceritakan mengenai Cik Siti Wan Kembang yang telah membawa diri lari ke Gunung Ayam untuk beribadat dan menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kisah hidupnya tidak lagi diketahui. Cik Siti Wan Kembang, siapa dia? Sejarah Kelantan lah. Tu tak tahu juga. Tak payah fikirlah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya ialah di situ Tok Guru kata ada peninggalan manusia yang beribu-ribu tahun dahulu. Jadi dengan bahan ini Allah Ta'ala cipta kamu wahai manusia. Allah buat kamu daripada tanah yang keras. Dalam Quran ada disebutkan bahawa manusia dibuat daripada tanah. Ada ayat yang disebut Allah Ta'ala jadikan manusia daripada air mani, daripada tanah yang lembik, daripada tanah selut. Jadi hak mana satu ni? Kata tanah keras, sol-sol tanah keras. Lepas tu kata daripada air mani. Lepas tu kata daripada tanah lembik. Kata daripada tanah selut. Jadi bila kita jumpa ayat-ayat yang seumpama ini, jangan pula kita kata guana pula. Kejap kata manusia buat pada tanah lembik, kemudian kata daripada tanah keras. Mana satu sebenarnya? Ini adalah proses. Tok Guru jelaskan, ini semua adalah proses. Contohnya nasi. Nasi tu bila orang tanya nasi buat pada apa? Ada orang kata daripada padi. Oh ya juga lah. Ada orang kata dibuat daripada beras. Nasi tu mari pada mana? Pada beras. Oh ya juga. Ada yang kata nasi tu mari daripada butir limau. Butir limau ni biji limau lah. Biji limau tu bukannya biji limau betul, tapi istilahnya disebut butir limau. Dia macam ada mata. Dekat beras tu dia ada macam mata, macam butir limau lah gitu. Jadi hak mana nasi ni daripada padi ke daripada beras ke daripada butir limau? Maknanya benda tu sama je, cuma proses je. Begitulah kejadian manusia yang Allah Ta'ala sebut. Asal kejadian manusia Allah Ta'ala jadikan daripada sol-sol, daripada tanah. Tanah tu ada yang asalnya lembik, lepas tu jadi keras. Kemudian keturunan manusia kemudiannya diciptakan daripada mani, daripada benih yang disenyawakan. Jadi ini adalah proses kejadian manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut min solsolin, cipta manusia ini daripada solsol, daripada tanah, kal fakhar, yang seumpama tembika. Asalnya tanah lembik, kemudian dijemur bawah matahari sampai jadi keras, kal fakhar, macam tembika yang kamu buat periuk, belanga, gelas dan sebagainya. Wa khalaqal jan, dan Allah Ta'ala jadikan jin mimma rijim minnar. Jin adalah makhluk yang tak dapat ditengok. Walaupun tak nampak ditengok, tapi Allah cipta juga. Ada orang tanya, apa tak dapat tengok? Dahlah manusia tak dapat tengok, kenapa Allah Ta'ala cipta? Jadi Tok Guru kata, jawabnya itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Hak buat jin apa semua ni, walaupun manusia tak nampak,
hak buat jin itu adalah kerja Allah, kerja Tuhan. Jangan kita duk tanya-tanya apa tak nampak tapi buat juga. Tak payah soal. Itu kerja Allah, kerja Tuhan. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. Nanti panjang pula ni bab ciptaan jin ni daripada pucuk api yang menyala-nyala. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat yang banyak, dan manusia ini diciptakan daripada tanah yang asalnya lembik kemudian jadi keras seumpama tembikar, dan dijadikan juga jin daripada pucuk api. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.